kita punya subjek lah. Okay. Okay, okay, jadi kita akan mulakan dengan pelaporan kerja khusus. Okay, maksudnya fasa akhir bagi subjek asas sains dan komputer. Okay, seperti yang awak maklum, okay, saya telah menilai sebahagian daripada hasil kerja awak. Okay, maksudnya yang awak hantar cuma pelaporan yang fasa tu kan, akhir fasa by fasa tu. Okay, tapi untuk hari ni saya nak kamu lengkapkan keseluruhan lah. Okay, semua sekali start daripada pendahuluan, okay, abstrak, mana-mana yang tak lengkap lagi maksudnya kamu kena lengkapkan. Okay, okay, dekat sini saya ada dia punya panduan lah, okay, panduan untuk kamu buat lah. Okay, maksudnya saya ada dia punya senarai semak. Ini nanti saya akan sharekan jugalah dekat dalam group. Okay, dan kita punya kelas pagi ni pun, tengah hari ni pun saya ada recordkan. So, saya harap tak ada alasan lah pada kawan-kawan kamu yang lain yang dah lama tak jumpa. Okay, tak jumpa dekat sekolah. Okay, di alam maya pun tak sudi nak masuk kelas saya kan. Okay. Okay, jadi saya harap mereka akan tontonlah video ni, nanti saya akan sharekan. Okay, mungkin petang, tak adalah petang sangat, mungkin dalam pukul 5 atau pukul 4 saya akan share lah dalam bentuk video YouTube lah. Okay. Okay, jadi dekat sini senarai semak. Okay, senarai semak maksudnya sebelum kamu hantar kepada saya Okay, sebelum kamu hantar dokumen kamu kepada saya, okay, pastikan semua sekali items ataupun kandungan pelaporan ni ada. Okay, bermula dengan pendahuluan. Okay, jadi kalau katakan kamu dah ada ni, kamu tikkan lah. Okay, kamu tandakan lah dah ada. Okay, mana yang dah ada maksudnya kamu boleh tandakan dekat sini. Okay, sebagai senarai semak awak sendirilah. Kalau dah siap, kamu tandakan right dekat sini. Okay, abstrak kalau dah ada, boleh tandakan mana yang dah siap. Okay, jadi dekat sini kamu boleh lihat lah apa yang kamu belum hantar lagi pada saya. Okay, setakat ni yang dah hantar pada saya, yang saya nilai yang saya nilai 15% hari tu, maksudnya kamu dah hantar bahagian pendahuluan, fokus kajian. Okay, ada yang dah hantar Okay, ada yang dah lengkap dah, tapi ada juga yang belum lengkap lagi bahagian yang ini. Okay, cartagan semua sekali ni. Cartagan ni mesti lengkap semua sekali. Okay, mesti lengkap semua sekali. Okay, boleh katakan hampir keseluruhan lah, maksudnya kamu dah siap, tapi ada mungkin kamu boleh tambah baik lah mana-mana yang tak lengkap lagi. Okay, sebab yang penambahbaikan ini maksudnya membolehkan kamu untuk mendapat lagi 15 markah. Okay, kalau sebelum ni yang bulan lepas yang saya suruh hantar adalah 15% ataupun 15 markah. So sekarang ni maksudnya untuk fasa akhir ni kamu cuba dapatkan lagi 15 markah supaya boleh dapatlah complete 30 markah untuk kamu punya kerja khusus. Okey, kita dah pergi nombor 1, pendahuluan, abstrak, fokus kajian, objektif kajian, kumpulan sasaran, cartagan. Okey, kalau dah siap kamu just tandakan sahaja. Okey, pelaporan mengikut fasa. Ni pelaporan pula double Ini tadi saya copy and paste, lupa nak padam. Okey, pelaporan saja dekat sini. Okey, kemudian cadangan penambahbaikan. Okey, ini pun ada yang kamu dah buat dah. Okey, penutup, lampiran. Okey, yang nombor 11 yang nombor 11 dengan nombor 12 ni. Ni fail atau cara bukan akhir. Okey, fail atau cara Python. Okey, kalau sebelum ni kod Python kamu cuma masukkan dekat dalam bahagian pelaporan. Okey, maksudnya saya tak dapat lihat lah. Okey, kamu punya atur cara tu dia running macam mana. Okey, jadi untuk tambahan ini macam yang saya beritahu, maksudnya awak kena hantar sekali file atau cara yang kamu buat tu. Okey, kira BMI tu kan. Okey, maksudnya kamu kena hantar file dalam format Python. Okey, ini semua sekali yang untuk menghantar semula kamu punya pelaporan akhir ni. Okey, saya akan create satu tapak dekat dalam Google Classroom. Okey, dekat dalam GC. Okey, nanti saya akan bahagikanlah kepada beberapa bahagian. Okey, mungkin dia punya pelaporan akhir, kemudian file atau cara dalam satu bahagian. Okey, and then yang nombor 12 ni. Okey, nombor 12 pembentangan. Okey, pembentangan boleh dibuat secara live. Secara live maksudnya kita buat dekat dalam kelas lah, macam sekarang ni, macam Meet ni.
Okey, kalau katakan kamu nak buat pembentangan secara live, maksudnya kamu bentangkan menggunakan PowerPoint ke, means kamu kena bercakap. Okey, ataupun pilihan yang lain adalah kamu menghantar video. Okey, kamu menghantar video, maksudnya kamu dah edit lah. Okey, kamu edit video dan kamu hantar kepada saya. Okey, itu terpulang kepada awak. Okey, kalau kamu rasa kamu nak buat pembentangan secara Google Meet, okey, maksudnya settle macam tu saja. Okey, maksudnya kamu tak perlu lagi nak edit video lagi. Okey? Okey. Jadi dekat sini dia punya senarai semak, nanti kamu boleh rujuk balik semula lah. Okey, ni pun saya akan share dekat dalam grup nanti. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian dalam kandungan pelaporan, apa yang perlu ada. Mana yang terlupa, kalau katakan masih ada lagi kamu punya bahagian pelaporan yang tak lengkap, okey, jadi saya nak kamu tolong lengkapkan. Okey. Okey, ni sama macam yang tadilah, sama dalam senarai semak. Okey, mesti ada pendahuluan, mesti ada abstrak. Okey, abstrak, fokus kajian, objektif kajian dan juga kumpulan sasaran. Okey, untuk 2.0, okey 1.0 sampai 5.0 ni sebenarnya saya dah pernah share dekat dalam Telegram. Bahan semua sekali ada dekat dalam tu. Okey, kalau kamu tak tahu nak cari kat mana, pergilah dekat bahagian media kan. Okey, dekat bahagian media, kamu klik ada files, carilah balik semula. Semua sekali saya dah share dekat dalam tu. Okey, jadi tak perlulah awak tanya saya lagi, saya nak hantar balik semula, awak cari dekat sana. Sebab saya sharekan Telegram tu untuk semua boleh tengok balik semula. Okay? Okay, itu nombor 1 sampai nombor 5. Okay, panduan ada dekat dalam tu. Okay, cuma kamu ubah suai saja bersesuaian dengan kita punya soalan. Okay, bersesuaian dengan kita punya soalan. Okay, seterusnya kita pergi kepada kandungan pelaporan iaitu catagan. Dekat sinilah. Okay. Ramai antara pelajar ataupun murid yang tak lengkap. Yang sebelum ni hantar pada saya dia tak lengkap. Okay, so untuk catagan ni, pastikan kamu tolong lorekkan. Contohnya minggu pertama kita dengar taklimat, kemudian awak analisa pada minggu pertama. Tolong lorekkan semua sekali. Sampailah dekat bahagian akhir. Contoh penyerahan markah ni, yang ini tak payah. Yang akhir ni tak payah. Okay, bahagian akhir ni tak payah. Okey, awak punya nanti awak lorekkan sampai bahagian ini. Okey, maksudnya pembentangan ini adalah dalam tempoh bulan September lah. Okey, sekarang ini kita minggu pertama bulan September. Okey, kita akan bermula pada minggu kedua. Kalau awak hantar pada saya terima, means that one saya consider sebagai kamu dah laksanakan pembentangan. Okey, so dekat sini pembentangan kamu boleh lorekkan pada 3 minggu yang terakhir pada bulan September bahagian sini. Okay, dokumentasi ni bila kamu start buat? Mungkin kamu dah bermula daripada bulan Jun kan? Dokumentasi mungkin dekat sini kamu dah buat dah. Okay, so lorekkanlah semua sekali bahagian ni. Okay, so kalau katakan ada penambahbaikan kita boleh ubah dekat sini. Okay, okay, so itu bahagian catagan. Okay, pada yang tak lengkap lagi. Okay, mungkin ada nak tambah lagi, kamu boleh ubah suai lah. Okay. Okay, next. Yang ini kita masuk kepada pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa. Yang inilah pelaporan kamu siapkan bagi setiap fasa yang ada dalam maksudnya pembangunan kamu punya projek. Okay, bermula daripada fasa 1, analisis masalah. Okay, ini contoh yang saya tunjukkan. Okay, tapi tak perlulah nak warna-warni ni. Okay, tak payah warna-warni pun tak apa. Okay, tak payah warna-warni pun tak apa. Means awak gunakan orang kata black and white. Cukup. Okay, kalau katakan nak warna-warni pun jangan terlalu colourful macam ni. Kalau boleh pilih skema warna yang sama. Let's say nak warna hijau, means semua warna hijau tapi dia ada beza lah. Mungkin hijau terang, hijau gelap sekali kan. Tapi tak nak mix colour yang macam ni lah. Okay, kalau saya baca pun pening juga kepala. Okay, sebab kita pelaporan kan, bukan untuk pembentangan. Kalau pembentangan mungkin menggunakan PowerPoint, is okay. Tapi kalau pelaporan, saya rasa tak perlu nak colourful sangat. Okay. Okay, cukup kalau katakan table, awak buatkan jadual dalam awak kata hitam putih. Tajuk saja yang nakkan warna mungkin warna grey, warna kelabu sikit. That one is okay. Okay. Okay, so untuk pelaporan teknik pemikiran, make sure mesti ada ke 5 fasa. Okay, pastikan ada ke 5 fasa.
Okey, ada fasa analisis masalah. Okey, ada fasa reka bentuk atau cara. Okey, so dekat sini kamu kena completekan lah. Okey. Apakah teknik yang awak gunakan untuk selesaikan kamu punya projek tu? Okey, mungkin setiap orang mungkin tak sama kan. Okey, mungkin setiap orang dia tak sama. Ikut cara pemahaman kamulah. Okey, tapi logiknya mesti ada. Okey, logiknya mesti ada. Okey, kemudian di bahagian reka bentuk atau cara. Dekat sini yang kena pastikan, kena make sure kamu punya sudokod dan carta alih itu adalah sudokod dan carta alih yang lengkap, yang menggambarkan kepada sistem asas. Contoh kalau awak guna macam menggunakan mesin apa tu? Mesin kalau pergi JJ, dah lama tak pergi shopping kan. Contoh kalau macam pergi JJ kan, balik saja, bila nak balik saja kamu akan bayar tiket parking kan. Okey, dia mesti ada flow dia. Okey, mula-mula apa kita kena buat? Kita akan masukkan kad ke dalam slot. Okey, the next, apa dia punya proses? Okey, maksudnya kamu kena lukiskan carta alih ikut step by step proses sampailah kamu dapat balik semula. Kalau katakan menggunakan menggunakan slot machine tu kan, dapat balik semula kad. Okey, sama juga macam sudokod dengan carta alih ni, sebab kita nak mengira BMI. Okey, dan BMI bukan hanya ada satu saja, ada beberapa pilihan. Okey, so dekat situ kamu kena pastikan sudokod dengan carta alih adalah yang setara. Okey, kalau kata dekat dalam sudokod dia ada pilihan, okey, and then dekat dalam carta alih pun mesti ada pilihan. Okey, let's say kalau katakan saya awak punya sistem yang awak bangunkan untuk mengira BMI. Okey, bila saya masukkan saya punya BMI, pengiraan BMI berat saya kan, berat saya, tinggi saya masukkan. Okey, saya nak tahu paparan dia, apa result yang saya akan dapat. So that one kamu kena make sure dia punya carta alih dengan sudokod adalah menggambarkan, maksudnya sistem itu boleh digunakan oleh ramai orang. Bukan oleh seorang sahaja. Okay, so pastikan kamu punya carta alih dengan sudokod adalah tepat. Bukan yang simple. Bukan yang simple, awak kata contoh masukkan berat, masukkan tinggi, tiba-tiba kira and then terus tamat. Dia tak ada pilihan. Kan? Okay, so make sure kamu punya sudokod dengan carta alih dia akan memenuhi soalan kerja khusus awak. Okay, soalan kerja khusus awak. Okay, itu bahagian reka bentuk atau cara. Okay, so mana-mana murid yang saya pernah ingatkan sebelum ini, pada bahagian sudokod dengan carta alih sekiranya perlu untuk penambahbaikan. Okay, jadi saya beri peluang untuk kamu untuk kamu buat pindaan buatlah pindaan pada kamu punya carta alih ataupun sudokod. Okay, supaya kalau boleh kamu dapat markah yang maksimum lah. Okay, mana yang dah okay? Okay, so tak ada masalah lah. Ini pada pelajar yang dia punya sudokod dengan carta alih yang bermasalah lagi, yang tak lengkap. Okay. Okay, itu tentang fasa yang kedua. Okay, sekarang kita pergi pada fasa yang ketiga. Pada fasa yang ketiga inilah, okay, maksudnya kamu kena menulis apakah keperluan ataupun maklumat yang kamu perlukan untuk membolehkan kamu punya sistem pengiraan BMI itu boleh dilakukan. Maksudnya dekat sinilah kamu kena tahu. Okay, dia punya coding untuk input apa dia. Dekat sini untuk menulis kod proses, formula dia, apa yang awak perlukan, kemudian apakah jangkaan output dia. So dekat sini dia punya pemboleh ubah lah. Means awak kena pilih nama pemboleh ubah yang sesuai. Okay. Okay, itu pada bahagian leraian. Kemudian pada bahagian teknik pengecaman corak, kena tengoklah apakah persamaan, perbezaan. Okay, kemudian pada bahagian sinteks. Dekat sini yang pada bahagian sinteks baru buat dia punya sinteks. Yang dekat atas ni tak perlu sinteks yang dekat atas ni tak perlu sinteks. Yang dekat atas ini kamu cuma nyatakan apa nama pemboleh ubah. Mungkin kamu pilih nama pemboleh ubah berat. Kan? Ataupun kalau katakan lain berat, tinggi. Okay, mungkin ada yang tulis BMI dengan huruf besar.
Okey, mungkin berat dengan huruf besar. Dia berbeza setiap orang kan. Okey, jadi kamu dekat sini kamu pilih dia punya pemboleh ubah yang sesuai. Okey, kalau ada pemalar, apa pemalar yang awak gunakan? So dekat situlah yang awak kena highlight kan. Okey, pada bahagian ini yang baru kamu tulis dia punya sinteks. Sinteks untuk menulis kod input. Sama ada nak gunakan float ke, nak gunakan double, nak gunakan integer and so on. Okay, so ini bahagian sinteks. Jangan dekat atas semua sekali sinteks yang sini. Okay, tengok kepada apa keperluan dia. Okay, kemudian aspek-aspek penting untuk menulis kod input dan juga untuk menulis kod proses serta kod output. Okay, apa yang perlu supaya tidak berlaku ralat. Okay, so ini maksudnya saya nak kamu semak balik semula lah. Okay, kamu punya pelaporan yang telah kamu hantar sebelum ni lah. Okay. Okey, seterusnya yang ke berapa ni? Okey, fasa yang keempat. Pada fasa yang keempat ini, adalah fasa pengujian dan juga penyahpijatan. Okey, maksudnya bila kamu dah buat kamu punya fasa hari tu kan? Okey, saya pasti, mesti untuk kali pertama dia jarang lah kalau katakan orang yang bila dia buat tu memang dia terus jadi. Okay, tapi kalau jenis yang awak jenis yang memang details, means awak sebelum awak run, awak tengok baris demi baris, mungkin tak akan ada masalah. Okay, tapi disebabkan kita punya projek ni yang simple, yang mudah, dia tak banyak pun dia punya coding kan. Mungkin tak banyak sangat masalah, kecuali mungkin kalau katakan kamu ada tertinggal simbol ke, kan. Mungkin penggunaan dia punya data type yang salah, data type maksudnya jenis data yang tak sesuai, itu mungkin akan berlakunya ralat. So bila berlakunya ralat, dekat sinilah yang kamu kena kenal pasti. Dekat sini kan. Let's say kalau katakan syntax, bagaimana yang dikatakan sebagai syntax? Syntax error. So kalau katakan bila kamu run kamu punya program tu, kamu punya atur cara, kamu tengok dia punya ralat itu bagaimana. And then kamu kena screenshot. Kamu kena nyatakan dekat mana berlakunya ralat dan punca-punca ralat serta bagaimana cara nak mengatasi. Itu dekat bahagian pengujian dan juga penyahpijatan. Sebab dia ada kat sini kan, dia ada menguji kod input, menguji kod proses, menguji kod output, mengesah ralat dan juga membaiki ralat. Semua sekali ada dekat sini. So awak kena buat dia punya ni lah, dia punya pelaporan lah. And peniskalaan. Bagaimana awak lakukan dia punya teknik peniskalaan. Dan juga teknik pengitlakan kalau ada. Tengoklah kalau katakan dalam kamu punya kamu punya atur cara tu melibatkan semua sekali teknik digunakan, kamu kena nyatakan lah. Mungkin tak semua kan. Kena faham lah kamu punya flow, kamu punya atur cara tu. Next, akhir sekali fasa dokumentasi. Dokumentasi ini adalah sebahagian. Maksudnya yang kamu buat pelaporan ini merupakan sebahagian daripada dokumentasi lah. Merupakan sebahagian daripada dokumentasi. Di mana dokumentasi dia ada dua, iaitu dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Dekat sini maksudnya saya tak minta untuk kamu buat dia punya manual. Nak ikutkan kalau dokumentasi ni kamu kena buat manual. Manual menerangkan tentang penggunaan sistem awak. Means awak kena buat satu macam buku panduan kepada pengguna. Tapi dekat yang untuk yang pelaporan ni saya tak suruhlah. Cuma saya nak kamu nyatakan saja apakah yang dikatakan sebagai dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Tapi ada beberapa murid yang dia dah buat dah lengkap, is okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu untuk bahagian dokumentasi. Seterusnya pada bahagian 8.0. 8.0 adalah cadangan penambahbaikan.
Okey, kamu tengok kamu punya sistem yang kamu bangunkan. Okey, maksudnya kamu punya aplikasi yang kamu bangunkan tu. Okey, mungkin ada berlaku masalah. Kalau katakan kamu rasa ada bermasalah, mungkin kamu boleh cadangkan apakah penambahbaikan supaya kamu punya sistem itu dia lebih ringkas. Mungkin daripada segi penulisan atur cara. Kan, ataupun mungkin daripada segi susunan acara tersebut supaya dia menjadi lebih ringkas dan juga cekap. Lebih ringkas dan cekap mungkin boleh digunakan pada peranti macam telefon bimbit ke. Maksudnya yang mudah lah, yang lebih memudahkan pengguna. Okay, jadi means awak boleh buat dekat dalam dekat bahagian cadangan dan juga penambahbaikan. Okey, yang ke-9 adalah membuat penilaian kendiri. Penilaian kendiri maksudnya awak kena nilai diri awak sendiri macam mana. Sepanjang awak menyiapkan kamu punya kerja khusus ni. Okey, itu bahagian penutup. Okey. Okey, kemudian pada bahagian yang ke-10 lampiran. Okey, lampiran ataupun dekat sini saya boleh kata sebagai rujukan lah. Okey, maksudnya bila kamu buat kamu punya kerja khusus ni, saya pasti kamu akan merujuk kepada beberapa bahan rujukan. Okey, yang paling utama adalah daripada buku teks. Okey, daripada buku teks sebab kita dah buat yang paling ringkas awal tahun hari tu kamu buat pembangunan atur cara. Mini project pembangunan atur cara, maksudnya kita akan refer kepada buku teks. Okey, so buku teks adalah sumber rujukan yang pertama yang awak kena buat. Okey, so ini dia punya format dia. Okey, ni saya tak letaklah nama penuh ni saya ambil just nama pendek je. Nak ikutkan awak kena tulis nama penuh dia. Wan Zaliha, dekat sini ada 4 orang penulis ni. So kena tuliskan nama penulis buku tersebut. Okey, nama penulis lebih dahulu. Okey, kemudian diikuti dengan nama buku Asas Sains Komputer tingkatan 3. Okey, diikuti dengan nama penerbit. Nama penerbit kita adalah Pan Asia Publication Sendirian Berhad. Okey, dan akhir sekali 2018 ini adalah merujuk kepada tahun terbitan. Okey, kalau kamu rujuk pada satu saja sumber buku teks, maksudnya tuliskanlah. Okey, buku teks. Okey, yang kedua, kalau katakanlah kamu ada melihat sumber daripada internet. Okey, kalau katakan kamu lihat sumber daripada internet, mungkin kamu tengok cara macam mana nak menulis pelaporan, kan? Okey, jadi kamu tuliskan nama laman web yang kamu rujuk. Ini contoh je lah. Okey, maksudnya bila kamu hantar pada saya tahulah memanglah awak ambil bahan daripada internet. Okey, pastikan sumber yang awak ambil adalah sumber yang boleh dipercayai. Okey, yang reliable. Bukan sumber macam Wikipedia ke. Wiki tu sebab siapa-siapa boleh edit. Kan? Siapa-siapa pun boleh edit. Sebab tu sumber itu dia macam tak establish sangat lah. Okey, kalau boleh cari daripada sumber yang boleh dipercayai. Okey. Okey, yang paling utama saya rasa buku teks dengan temu bual lah. Internet ni mungkin sebahagian yang daripada segi penulisan lah. Okey. Okey. Dan yang ketiga adalah temu bual WhatsApp. Okey, temu bual WhatsApp ni maksudnya kamu mendapatkan maklumat daripada daripada individu. Mungkin kamu nak dapatkan data kan? Data nak masukkan dia punya berat, tinggi semua sekali supaya kamu boleh lihat perjalanan kamu punya sistem tu. Kata boleh running ke tidak. Okay, so dekat sini kamu tuliskan nama individu yang kamu temu bual. Mungkin mak dengan ayah kan. Dalam tempoh pandemik ni tak keluar ke mana-mana. So orang yang paling senang nak dapatkan maklumat adalah yang dekat dalam rumah awak. Mak, ayah, abang, adik, kakak. Kalau tak pun mungkin kalau katakan kamu nak temu bual kawan sekelas ke, nak WhatsApp pun boleh juga, tak ada masalah. Okay? Okay, tapi pastikan kamu masukkan dia punya maklumat daripada segi nama. Okay, ni umur dia. Okay, alamat. 1, 2, 3 cukup lah. Okay, dan sekali dengan screenshot perbualan yang ringkas lah. Okay,
Yang itu awak just screenshot di bahagian lampiran. Ni nanti screenshot yang ini awak letak dekat dalam bahagian lampiran. Okey, letak dekat dalam bahagian lampiran belakang lah. Okey, kemudian apa lagi? 11.0. Okey, file Python yang original. Okey, ini saya nak lah yang original file awak. Okey, make sure memang originality daripada awak sendirilah. Okey, kalau nak berbincang dengan kawan tak ada masalah. Okey, berbincang macam mana cara nak buat, mungkin kamu boleh improvise daripada contoh kawan awak tu kan. Mungkin kamu boleh improvise ikut cara kamulah. Okey. Okey, dan akhir sekali, okey, yang akhir sekali ni yang tadi saya dah beri pilihan kepada kamu. Okey, sama ada kamu nak lakukan pembentangan menggunakan PowerPoint. Okey, PowerPoint macam yang dalam kelas biasa kita buat kan. Okey, secara Google Meet ataupun pilihan yang lain kamu boleh buat adalah dengan kamu membuat rakaman video. Okey, rakaman video awak buatlah menggunakan InShot ke, gunakan TikTok, Powtoon ke, ataupun kamu boleh upload ke video ke YouTube and then awak just hantar dia punya link pada saya. Okey, hantar link pada saya, bukan pada saya direct maksudnya nanti semua sekali ni saya akan buat tapak dekat dalam GC, means hantar dekat dalam GC. Okay, so saya rasa itu je penerangan saya berkenaan dengan kerja khusus. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tentang kerja khusus? Tak ada. Tak nak tanya bila nak kena hantar ke? Nak tahu tak bila kena hantar? Okey, hantar hujung bulan 9 ni. Sebab kita dalam bulan 10 awak dah maksudnya bukan awak lah. Okey, bulan 10 mungkin kita akan beralih fasa kalau tak ada masalah. Sesi persekolahan akan dibukalah. Okey, maksudnya nanti saya pun memang kena pergi ke sekolah lah. Okey, jadi untuk penghantaran ini saya beri sampai 30 hari bulan 9 lah. Okey, maksudnya pada minggu akhir bulan 9. Kan kat sini kan saya dah drawkan dia punya apa ni? Dia punya catagan kan. Okey, maksudnya inilah hari akhir untuk kamu hantar ni. Ini kat sini minggu yang keempat. Keempat ke kelima bulan 9 tu. Okey, itu tarikh akhir dia. Okey, so that's why dekat sini saya saya gelapkan, saya lorikkan 3 ni. Ini adalah proses di mana kamu kena hantar, sama ada kamu hantar sekali dengan pembentangan tu lah. Okey, so dekat pada minggu yang terakhir bulan 9. Okey, lain soalan ada tak? Cikgu, boleh tak share file ni kat grup? Boleh, memang saya akan share sebagai rujukan awak. Kan? Sebagai rujukan awak, let's say kalau katakanlah ada bahagian-bahagian yang kamu rasa kamu nak tambah baik, it's okay. It's okay. Sebab kita memang kalau boleh target memang saya nak awak dapat yang baik lah. Okay, daripada 30 tu kalau boleh dapat 30 memang sangat baik lah. Okay. Dan untuk dapatkan 30 tu pembentangan lah yang akan memberi dia akan memberi tambah nilai. Okay, kalau tak silap saya untuk pembentangan dia ada 10 markah tak silap saya dekat situ. Okay, 5 ke 10 markah. Jadi besar juga markah tu. Kan? Okay, so mana-mana yang dah dapat 5 markah tu dah sikit saja lagi kamu dah dapat untuk completekan supaya dapat 30. Okay, 30 markah dan nanti markah ini memang dah dalam tangan kamu dapat untuk final exam. Dah final exam kamu dah dapat 30 markah. Means range tu kamu dah ada dah. Okay, kalau orang lain untuk subjek lain macam BM, matematik dia boleh dapat lagi markah dia. Tapi at least awak dah dapat dah. Mungkin suku tu markah dah dapat dah. Suku markah untuk kamu punya exam final kamu dah ada bila kamu siapkan kamu punya kerja khusus. Okay? Okay, itu saja Soalan lain ada tak? Soalan lain ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay. Okay, kalau tak ada saya bagi rest dalam 2 minit boleh tak? 1.40 kita sambung balik semula. Kalau nak minum, pergi minum sekejap. Boleh Boleh, cikgu. Okay, pergi minum dulu sekejap.